KPM. Kau kenapa? Nak gaduh? Main lah. Jom lah, tunggu. Alah. Sorry. Minta maaf semua. Jangan ingat ni salah saluran. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi kepada adik-adik dan juga penonton-penonton di luar sana. Okey, kita bersama lagi pada hari ini untuk rancangan Minda Juara Pemacu Kejayaan Prestasi Sukan. Tadi itu sebenarnya adalah lakonan semata-mata. Bukan realiti, bukan betul-betul. Itu semua cubaan. Adik-adik jangan ikut jangan ikut. Itu adalah lakonan supaya bersesuaian ataupun menempati tema kita pada hari ini. Topik kita pada hari ini adalah aplikasi psikologi sukan dalam menangani keagresifan dalam sukan. Okey, tadi adik dah saksikan apa kata-kata yang berunsurkan kemarahan, ada aksi menyepak tong sampah. Itu adalah antara tindakan-tindakan agresif yang berkemungkinan adik-adik pernah lakukan ataupun sesiapa saja di luar sana pernah lakukan ataupun kemungkinan pada satu masa nanti kita semua akan lakukan benda tu. Okey. Apa itu tindakan agresif? Keagresifan dalam sukan ni. Apa dia? Ianya boleh ditakrifkan ataupun didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan yang boleh menyebabkan kecederaan kepada benda bukan hidup dengan niat ataupun dengan matlamat untuk mencederakan seseorang itu ataupun memenangi sesebuah perlawanan ataupun memperolehi kejayaan. Dan juga tindakan ataupun kelakuan agresif ini juga merujuk kepada apa saja tindakan ataupun tingkah laku kita kepada benda yang bukan hidup. Dengan niat untuk merosakkan ataupun menyebabkan kerugian, kerosakan terhadap benda-benda tersebut. Okey, sebagai contohlah, kalau benda bukan hidup, kita menghamburkan kata-kata kemarahan, berunsur carutan, kepada pihak lawan ataupun jurulatih ataupun pengadil. Manakala pula, tingkah laku agresif kepada benda bukan hidup. Sebagai contoh, seorang pemain bola ataupun seorang pemain hoki selepas habis perlawanan ataupun di masa rehat, dia merosakkan bilik persalinan, pintu bilik persalinan. Itu biasa semua tengok kan? Macam tadi saya sepak tong sampah. Itu semua benda bukan hidup. Itu pun adalah contoh-contoh tindakan agresif kepada benda hidup dan juga benda bukan hidup. Tadi adik-adik dah tengoklah kan? Dah faham dah. Apa dia tindakan agresif, apa dia tingkah laku agresif. Okey? Tapi dia ada bermacam-macam matlamat. Sebenarnya ada yang nak mencederakan seseorang, ada yang tujuan untuk merosakkan apa sahaja benda-benda yang bukan hidup, peralatan ke, dan juga ada juga dengan tujuan untuk memperolehi kejayaan dalam sesebuah perlawanan. Tapi dia sebenarnya banyak tau jenis-jenis tindakan agresif ni. Jom kita saksikan jenis-jenis tindakan agresif dalam sukan dalam video ni. Okey? Jom.
TV KPM. Didik TV KPM. Kita kembali lagi dalam rancangan Minda Juara, Pemacu Kejayaan Prestasi Sukan. Tadi dah tengok kan video tadi macam mana atlet kita, ataupun kita tengok sedutan-sedutan jenis-jenis tingkah laku agresif, iaitu yang pertama agresif ketara, tingkah laku agresif instrumental, dan yang ketiga tingkah laku agresif asertif. Jadi kena ingatlah tiga jenis. Dia ada perbezaan dia lah masing-masing setiap jenis tu ada perbezaan dia. Itu kita dah berkenalan dengan jenis-jenis dan macam mana kita nak mengatasi. Nak mengatasi tingkah laku keagresifan ni. Tak adalah kata kalau orang tu jenis agresif, jenis suka marah, dia tak ada cara untuk menangani dia. Sebab kita perlu tangani benda ni dan kawal benda ni supaya dia tidak mempengaruhi prestasinya dan juga mempengaruhi prestasi sebagai satu pasukan. Okey. Jadi bagaimana kita nak mengatasi tingkah laku agresif tadi daripada mengganggu prestasi sukan. Yang pertama adalah latihan kawalan kendiri. Macam mana latihan kawalan kendiri ni, ataupun kita lebih kenali dengan self control exercise. Self control exercise. Okey, yang pertama saya nak ajak kita semua buat aktiviti yang pertama. Okey, yang pertama, kalau sesiapa ada getah ni, selalu kita panggil getah sayur ke apa kan. Ambil je, letak dekat tangan. Okey, letak dekat tangan. Setiap kali kalau anda tersebut ataupun nak sebut perkataan-perkataan yang berbaur agresif ataupun yang marah, berunsurkan marah ataupun carutan, ataupun nak bertingkah laku yang negatif ataupun agresif, macam tadi sepak tong sampah tadi, anda tarik, lepas kuat-kuat. Sakit tak? Kalau tak sakit, tinggi lagi. Okey, sakit tak? So kalau bila rasa sakit tu kita teringat. Kita akan teringat. Jadi sentiasa lakukan sampailah perkara ni menjadi rutin. Okey? Ini aktiviti yang pertama tau, getah ni. Lepas ni hilanglah getah-getah mak kat dapur tu kan. Alright. Yang kedua. Okey, semua ambil kertas ni. Okey, ambil kertas ni bila tengah marah tengah marah ke, tengah ada sakit hati ke kan. Ambil kertas ni, okey? Kita tulis. Contohlah, kalau saya marah, saya cakap, "Bencilah." Tulislah. Nak pakai warna apa pun boleh Okey, ambil kertas ni. Tengok ni. Kita ronyok kan, okey. Campak. Dia punya kepuasan tu, cuba buat, rasakan. Tapi dia kena betul-betul tengah macam nak marah ke, tengah tekanan ke, sesuailah buat. Barulah kita dapat hamburkan segala tenaga kemarahan tu bila kita campak tu. Dia boleh koyak ataupun nak campak ke, nak ronyok-ronyok tadi and then campak, ataupun koyak, and then buang. Lepas tu kalau buang tu janganlah biar berterabur, sapulah balik kan mak marah pula, betul tak? Itu adalah latihan kendiri. Okey, yang kedua. Teknik yang kedua, macam mana kita nak kawal tingkah laku agresif ini. Okey. Yang kedua adalah latihan raktai mental. Latihan raktai mental ni apa? Saya pernah dengar raktai hari sukan lah, raktai hari anugerah cemerlang lah kat sekolah. Tapi raktai mental ni apa Okey, ataupun kita panggil mental rehearsal ataupun mental imagery. Caranya adalah sebelum sesuatu itu terjadi ataupun faktor-faktor situasi-situasi yang menyebabkan kelakuan agresif itu berlaku, kita duduk dalam keadaan yang selesa. Pertama sekali, bila kita mula-mula nak mempraktikkan teknik ini, kita perlu berada dalam keadaan yang tenang tanpa gangguan faktor luaran. Sebab kita baru mula-mula nak buat kan, mula-mula nak mempraktikkan ni. Okey, cari satu tempat yang sunyi. Okey, dan kita boleh buat dalam keadaan baring ataupun duduk. Okey. Bayangkan apa sahaja situasi-situasi yang boleh menyebabkan emosi marah kita tu tadi ataupun emosi geram, itu boleh terjadi. Ataupun kalau susah sangat, bayangkan balik pengalaman-pengalaman ketika pertandingan-pertandingan yang lepas ataupun pengalaman-pengalaman dalam situasi lain yang pernah berlaku yang masa tu kita marah sangat. Okey, bayangkan, okey,
Bayangkan benda tu and then kita praktikkan dalam minda kita. Kita menanganinya dalam minda kita. Kita boleh gunakan pelbagai teknik. Ada teknik relaksasi, ada teknik imagery, ada teknik tadi yang kawalan yang kita belajar tadi, aktiviti-aktiviti kawalan diri tu, tu pun boleh praktikkan. Kita praktikkan dalam minda kita macam mana kita secara perlahan menangani tindakan-tindakan agresif tadi dalam minda kita. Kita buat dalam minda kita dulu tau. Ni bukan betul-betul lagi. Kita mempraktikkan dalam minda kita. Itu yang kita panggil latihan raktai mental. Okey. Dan secara perlahan macam mana kita nak praktikkan ataupun amalkan ketika dalam situasi pertandingan. Okey, pada hari pertandingan. Okey, pagi ke ataupun dalam 2-3 jam ataupun 1 jam sebelum pertandingan, anda dah buat latihan raktai mental ataupun imagery di dalam fikiran anda ataupun dalam fikiran anda. Bayangkan situasi kejap lagi kalau ataupun sekiranya anda akan ada faktor-faktor yang akan menyebabkan anda bertingkah laku agresif. Okey, anda bayangkan situasi tu, macam mana anda kontrol, macam mana anda kawal, macam mana anda tanganinya dalam fikiran anda. Supaya apa yang anda fikir, apa yang anda cakap tu, okey, itu yang anda akan lakukan di dalam pertandingan. Tapi dengan syarat kena selalu praktis lah. Jangan tak pernah buat, tiba-tiba 1 jam sebelum game nak buat. Lepas tu, salah lah Kak Azura ajar. Tengok hari tu di TV kata boleh hilangkan, boleh kontrol, boleh kawal tindakan agresif. Sama juga. Saya still marah je, tak boleh pun. Nak marah je main. Kena praktis. Jangan time hari game tu ataupun hari pertandingan tu baru nak buat. So, practice make perfect. Okey. Itu adalah teknik yang kedua. Okey, teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga ini penting. Komunikasi antara jurulatih dan rakan sepasukan dan juga antara rakan sepasukan dengan rakan sepasukan yang lain. Komunikasi macam mana? Jurulatih kena faham. Kalau dalam keadaan genting, okey, dalam keadaan tertekan, janganlah cakap benda-benda yang lagi menambahkan tekanan. Biasalah kita semua penat, kita semua tertekan. Sama juga rakan sepasukan. Kalau awak tahu rakan anda tu tengah nak marah ataupun dia memang ada potensi untuk bertingkah laku negatif, menghamburkan perkataan-perkataan yang berunsurkan agresif, kawal anda punya tindak balas terhadap dia. Percakapan anda, komunikasi verbal, komunikasi bukan verbal, bahasa tubuh anda tu kena kawal. Jangan mencetuskan sesuatu yang boleh menaikkan lagi kemarahan dia. Jadi ini adalah komunikasi antara jurulatih, rakan sepasukan dan sebagai satu pasukan. Okey, penting sangat komunikasi ni. Okey. Itulah antara teknik-teknik cara-cara untuk mengawal ataupun menangani tingkah laku agresif dalam sukan. Kita berehat dulu, kita akan kembali selepas ni dengan teknik-teknik yang lain. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tadi kita dah berkenalan dengan beberapa teknik bagi menangani ataupun mengawal tingkah laku agresif dalam sukan. Baiklah, teknik yang keempat. Teknik yang keempat ni adalah teknik kawalan tekanan. Okey, kawalan tekanan. Antara teknik-teknik kawalan tekanan ni, adik-adik dah pernah mengikuti episod-episod sebelum ini. Kita ada teknik relaksasi yang mana kita gunakan teknik pernafasan, okey. Yang kedua ada teknik imagery dan bermacam-macam lagi teknik yang kita boleh praktikkan. Tapi di sini selain kita mempraktikkan teknik-teknik tadi, ada lagi salah satu cara adalah modifikasi tingkah laku. Apa dia modifikasi tingkah laku ni? Maksudnya kita bertingkah laku apabila kita mengalami sesuatu
emosi ataupun potensi untuk bertingkah laku agresif, kita mengalihkan tingkah laku kita itu kepada sesuatu tingkah laku yang lain. Itu adalah modifikasi tingkah laku. Tekanan dalam tindakan agresif ini, dia boleh menghasilkan emosi yang seperti marah, geram, okey. Itu adalah emosi-emosi negatif yang kita perlu tangani. Ia boleh terjadi disebabkan oleh sikap penonton. Sikap penonton ketika pertandingan, cuaca yang panas, jangka masa perlawanan yang sangat panjang dan juga keputusan pengadil yang kita merasakan ianya tidak adil kepada kita. Itu antara faktor-faktor sebenarnya yang boleh mendatangkan ataupun menyebabkan tingkah laku agresif di dalam sesebuah pertandingan. Okey, kita berbalik kepada modifikasi tingkah laku. Okey, apabila adik-adik berasa macam nak marah ataupun berasa tekanan, berasa mulalah nak memukul lah, nak merosakkan benda-benda di sekeliling lah, ataupun nak menghamburkan kata-kata kemarahan kepada orang-orang yang berada di sekeliling, kita alihkan kita punya perhatian kepada tingkah laku yang lain. Tingkah laku yang lain ni maksudnya perkara-perkara yang kita suka lakukan. Dia boleh menjadi hobi ataupun apa saja yang berada di sekeliling kita. Sebagai contoh, sekiranya adik-adik berada di rumah, tekanan itu datang, mulalah nak marah, rasa nak pukul, nak tumbuk pintu, nak tendang tong sampah macam tadi. Kita alihkan perhatian, cari contoh pergi kat luar rumah tu, ada rumput-rumput tu, ambil cangkul, bersihkan. Ambil cangkul, bersihkan, tebang rumput. Macam contoh saya, kalau keadaan tekanan ataupun stres ke, saya suka bercucuk tanam. Contoh, saya suka menjahit. Jadi bila rasa stres ataupun tertekan, kita alihkan perhatian kita, pergi cari kain ke, pergi kat luar ke, dekat pokok-pokok tu, kita melakukan tindakan-tindakan atau aktiviti-aktiviti tersebut. Jadi adik-adik kena cari sesuatu yang anda minat, anda minat ataupun anda suka buat. Sebab apa? Bila anda mengalihkan perhatian anda kepada sesuatu yang anda minat, anda dapat alih perhatian yang tadi tu, yang nak marah, nak geram tu, nak cakap bukan-bukan tu. Bila anda buat sesuatu yang anda suka, anda akan alih perhatian dan fokus kepada perkara yang anda suka buat. Macam ada orang yang suka memancing lah, kan? Kalau kata ada motor, suka repair motor. Ada juga yang suka repair motor. Daripada nak marah-marah, nak maki-maki orang tu, pergi cari something yang kita suka buat. Itulah yang dimaksudkan dengan modifikasi tingkah laku. Okey, tadi kita dah berkenalan lah. Okey, dengan 4 teknik. Kalau saya boleh ulang balik, yang pertama tadi adalah kawalan kendiri. Kita ada 2 aktiviti tadi. Guna getah lah, campak kertas. Yang kedua tadi adalah komunikasi antara jurulatih, rakan sepasukan dan juga sesama satu pasukan. Yang ketiga, latihan raptai mental ataupun latihan imagery. Situasi yang menyebabkan keagresifan itu berlaku dan bagaimana kita menangani. Kita buat raptai dalam minda. Dan yang keempat, tadi saya baru cakap, adalah modifikasi tingkah laku. Melakukan sesuatu tingkah laku ataupun aktiviti yang kita suka ataupun minat. Okey. Daripada tadi kita dah berkenalan di peringkat awal tadi, dah ada lakonan keagresifan, menghamburkan kata-kata kemarahan, definisi. Adik-adik semua dah faham ataupun tahu apa yang dimaksudkan dengan agresif itu dalam sukan. So, secara kesimpulannya adalah, apa saja tindakan agresif kita, sama ada mendatangkan kecederaan kepada orang yang hidup ataupun menyebabkan kerosakan kepada benda bukan hidup, dan matlamatnya sama ada untuk memang berniat untuk mencederakan seseorang ataupun pihak lawan, ataupun berniat untuk mencapai kejayaan dalam pertandingan tersebut. Apa saja matlamatnya, apa saja jenis keagresifan tersebut, ia tetap tidak boleh dilakukan. Ia tetap salah. So memang tak boleh, tak ada istilah boleh buat. Dia tetap salah. Agresif, apa saja jenis agresif tu, dia tetap salah dan tidak boleh dilakukan di dalam sukan. Okey.
Okey, itu saja untuk perkongsian pada hari ini. Saya harap adik-adik semua kena praktikkan daripada tadi kita dah berbincang, dah berkongsi tu. Sila praktikkan di rumah, okey, bagi memantapkan lagi kemahiran sukan, kemahiran psikologi sukan untuk tujuan kejayaan dalam prestasi anda. Okey, dengan itu berakhirlah episod kita pada hari ini. Ingat adik-adik, teruskan jaga SOP, okey. Elakkan tempat yang sesak, okey. Jaga penjarakan sosial, okey. Kita jumpa lagi di episod akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.